Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan bincangkan eksperimen wajib yang ketiga, iaitu kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. So, kita nak tengok antibiotik ni, apa kesan dia pada pertumbuhan bakteria. Adakah antibiotik ini boleh merencatkan pertumbuhan bakteria ataupun mengaktifkan lagi pertumbuhan bakteria. Okey, so kita tengok tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik. So antibiotik kat sini kita guna penicillin terhadap pertumbuhan bakteria. So kita nak tengok beberapa kepekatan antibiotik yang berbeza. Okey, kita nak tengok jika kepekatan tu tinggi, apa jadi pada pertumbuhan bakteria. Kalau kepekatan antibiotik itu rendah, so apa jadi pada pertumbuhan bakteria. Okey, so apakah kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria? So, soalan kepada tujuan. Okey, hipotesis. Okey, kesimpulan awal dia, semakin tinggi kepekatan antibiotik. Okey, kepekatan tinggi, maka semakin rendah pertumbuhan bakteria. Okey, so kita dapat tengok kat sini lah. Jika antibiotik tu kepekatan dia sangat tinggi, maka dia dapat membunuh bakteria. So pertumbuhan bakteria tu akan jadi sikit. Jadi kita akan tengok dia punya pemerhatian dia macam mana pada koloni bakteria tu. Okey, so yang dimanipulasi, yang kita ubah-ubah adalah kepekatan antibiotik. Okey, kita ada beberapa kepekatan lah kat sini. Okey, kita akan gunakan beberapa kepekatan. Kemudian kita nak tengok kesan daripada kepekatan tu, kita nak tengok luas kawasan jernih. Maksudnya, okey, ni awak punya agar-agar nutrien kan. Okey, kemudian kita akan letak penicillin disc. Okey, dia penicillin disc ni dia bentuk bulat tau. Dia macam cepeh bulat. Okey, dan kita akan letak pada permukaan agar-agar ni. Katalah kita ada 3 kepekatan. So katalah ini kepekatan yang paling tinggi kan, 30, 10. Kemudian yang ni kepekatan paling rendah. Okey, makin tinggi nilai peratus penicillin, maksudnya makin tinggilah kepekatan dia. Katalah kalau 30 ni kan. Okey, so luas kawasan jernih dekat sekeliling penicillin disc ni dia paling besar. Dia paling besar. Jadi, okey, bakteria ni dia tak akan tumbuh pada kawasan kuning, so dia akan tumbuh pada kawasan yang putih ni. Okey, so katalah yang biru dot ni adalah bakteria. Okey, sama juga dengan yang paling rendah lah. Okey, dia tak akan tumbuh pada kawasan hijau ni. Okey, jadi kawasan jernih yang hijau ni, okey, itu adalah kawasan yang tiada pembiakan bakteria. So, dia akan membiak di kawasan luar daripada kawasan jernih. Okey, so ini adalah kawasan jernih. Okey, kawasan jernih. Maksudnya tiada pertumbuhan bakteria. So samalah. Okey, kawasan jernih. Alright. So yang kita tetapkan pemboleh ubat dimarahkan adalah jenis bakteria. Okey, kita menggunakan bakteria yang sama dan jenis antibiotik yang kita gunakan pun untuk ketiga-tiga penicillin disc tu pun kita menggunakan bakteria yang sama. Okey. So, kita tengok dia punya radas lah. Okay, macam biasalah kita akan isi kita punya purificatory dengan agar-agar nutrien. Kemudian kita letak bakteria macam biasa. Okay, letak penicillin disc dulu pada bahagian permukaan. Lepas tu akan titiskan bakteria. Tutup dengan penutup dan kita akan seal. Okay, so kita akan nampak macam ni dah lakaran pemerhatian pada bahagian atas lah. Okay, so kita tengok yang pertama ni, cepek kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin 10%, atau kita menggunakan cepek penicillin 10 unit penicillin. Maksudnya 10% kepekatan penicillin. Faham Okay, so yang ni kita guna penicillin yang 10%. Dia punya kepekatan antibiotik tadi. Okey, so kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin. Kalau kita tak ada cepek penicillin yang memang dah sedia ada daripada makmal kan, kita boleh menggunakan kertas turas dan rendam dalam penicillin yang kepekatan dia 20%. Okey. Dia sebenarnya dia macam benda bulat, sekeping macam tu. Dia macam
bulat macam tu, okey, dia nipis je. Okey, kita akan susun pada permukaan. Biasanya makmal akan sediakan yang memang dah sedia ada lah ceper penisilin. So kita tak perlu nak rendam dalam larutan penisilin. Okey. Kemudian yang ketiga, kita akan gunakan ceper penisilin yang 30% kepekatan penisilin. Satu lagi, kita akan guna kertas turas yang kita rendam dalam air suling. So yang ni adalah air suling. So kertas turas yang direndam dalam air suling ni sebenarnya kita nak tengok sebagai eksperimen kawalan. Kita nak tengok bila air suling apa jadi pada pertumbuhan bakteria kalau tak ada antibiotik. Okey. So macam biasa kita akan guna agar-agar nutrien dan bakteria. Kita akan titiskan pada permukaan agar-agar. Okey, yang bintik-bintik ni adalah bakteria lah. Okey, so kita tengok pemerhatian dia apa jadi. Okey, kepekatan antibiotik 0% iaitu air suling tadi. Okey, yang ni air suling. Apa jadi? Luas kawasan jernih tiada. Maksudnya memang pada kertas turas dengan yang air suling tu memang penuh bakteria di sekeliling dia. Okey, so tak ada kawasan jernih dekat kawasan kertas turas yang dicelup dalam air suling. Okey, kalau kita tengok kepekatan penisilin 10%, okey, luas kawasan jernih. Okey, saya akan gunakan warna hijau sebagai kawasan jernih. Okey, luas kawasan jernih dia sangat kecil. Okey, berbanding dengan 20% luas kawasan jernih dia agak luas sikit lah. So dia lebih besar. Okey, kalau makin tinggi dia punya kepekatan antibiotik, okey, luas kawasan jernih dia makin besar. Maksudnya yang hijau ni, bahagian hijau ni tak ada langsung pertumbuhan bakteria ataupun awak tak dapat tengok bintik-bintik, maksudnya koloni bakteria. So yang kawasan hijau ni tiada koloni bakteria. So bakteria tu dia tumbuh dekat bahagian luar ni. Dekat sini. Maksudnya kawasan hijau ni antibiotik tu dah makan semua bakteria. Kan fungsi antibiotik ni untuk musnahkan bakteria tu lah. Okey, so kita tengok kat sini. Ini adalah pemerhatian yang kita lukis. So dalam kawasan ni, ini tiada bakteria. Okey, tiada bakteria ataupun dia jernih. Dia tiada apa-apa. Okey, so ni adalah kawasan jernih yang tiada pertumbuhan bakteria. Jadi bakteria tu dia berada di luar ni. Okey, kalau awak nampak kat sini, okey, makin tinggi kepekatan antibiotik. So nanti awak punya buku SPS awak kena buat dot-dot macam ni. Okey, lepas tu buat bulat sikit kawasan jernih tu dan label lah. Okey, supaya nanti awak nak tengok balik lebih faham lah. Okey. So yang ni, yang bintik merah ni adalah bakteria. So buat macam tu. Okey. So kalau awak tengok air suling, dia tiada kawasan jernih sebab dia tiada antibiotik yang boleh makan bakteria, kan? So fungsi antibiotik adalah untuk memusnahkan bakteria. Sebab tu kalau kita demam, kita sakit, okey, penyakit yang disebabkan penyakit yang disebabkan oleh bakteria, kita boleh makan antibiotik. Tapi kalau disebabkan oleh virus, okey, bakteria dia tak berfungsi untuk membunuh virus. So ingat, penyakit yang disebabkan oleh bakteria sahaja kita boleh makan antibiotik. Okey, kalau disebabkan oleh virus, kita kena ambil vaksin virus tersebut. Okey. So ni. So nanti awak akan lukis macam ni lah. Alright. So kita tengok soalan. Apakah tujuan penggunaan ceper kertas turas tadi? Kita guna kertas turas yang direndam dalam air suling tadi adalah sebagai eksperimen kawalan. Okey. So, nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik. So, antibiotik ialah bahan yang menghasilkan, yang menyebabkan pemboleh luas kawasan jernih di atas permukaan agar nutrien semakin besar. Boleh juga macam tu. Okey. Atau kawasan jernih di atas permukaan, maksudnya antibiotik ni dia menghasilkan kawasan jernih di atas permukaan nutrien. Kawasan jernih yang ni tadilah. Okey, yang ni adalah kawasan jernih. Okey, ni pun kawasan jernih.
Kawasan jernih. Okey, so fungsi antibiotik. Okey, berdasarkan pemerhatian, terangkan bagaimana keluasan kawasan jernih pada permukaan agar-agar nutrien dapat menunjukkan tindakan penisilin terhadap pertumbuhan bakteria. So, dia kata bagaimana keluasan kawasan jernih itu dapat menunjukkan tindakan penisilin. Maksudnya, kalau makin luas kawasan yang jernih, okey, makin pekatlah penisilin tadi. Okey, so dia akan makin banyak bilangan penisilin, makin tinggi kepekatan, so makin banyaklah bilangan molekul ataupun zarah penisilin yang boleh makan bakteria tu tadi. Okey, so kita baca dia punya penerangan. Kawasan jernih yang terbentuk mengelilingi cepir mengandungi penisilin berkepekatan tinggi adalah lebih besar daripada kawasan jernih yang mengelilingi cepir yang mengandungi penisilin berkepekatan rendah. Maksudnya bila kepekatan tinggi, okey, kawasan jernih tu ada lagi banyak atau penisilin. Okey, macam contoh macam ni kan. Kepekatan tinggi ni, okey, ni kepekatan tinggi. Okey, kepekatan paling tinggi. So kita nampak luas kawasan jernih ni adalah lebih besar dia punya diameter. Okey. So, bila luas kawasan jernih besar, maksudnya di kawasan ini, okey, ada penisilin lah yang telah tersebar daripada penicillin disk ni. So, dia dah keluar kan untuk menyerang bakteria. So, dia punya boundary, maksudnya kawasan untuk dia kuasai bakteria tu lebih besar. Okey, kalau kepekatan dia kecil, so boundary dia ataupun luas kawasan jernih dia ni makin kecil. So makin tinggi kepekatan, makin besarlah luas kawasan jernih. Okay, so kita tengok hal ini menunjukkan bahawa semakin tinggi kepekatan penisilin, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Jadi kesimpulan dia, semakin tinggi kepekatan antibiotik, okey, makin luaslah kawasan jernih, okey, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Jadi kawasan yang yang luas kawasan jernih ni, pertumbuhan bakteria akan jadi sikit. Okey, pertumbuhan bakteria akan jadi rendah. Okey, so itu saja untuk video faktor antibiotik.